Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi untuk kita meneruskan bacaan tafsir dan juga fiqh. Mana tafsir bagaimana maklum kita ataupun kita cuba ringkaskan daripada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kerana sebenarnya Ibnu Katsir ni dia ada banyak ringkasan. Kalau yang dulu masa saya belajar dulu, saya guna ringkasan ataupun Tok Syekh yang mengajar guna ringkasan yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Syakir daripada Umdatul Tafsir. Ringkasan bagi tafsir Al-Quran Al-Azim, itulah tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang kita bincangkan pada saban minggu ni ringkasan di atas ringkasan. Saya cuba untuk katakan mana yang mungkin ataupun poin-poin yang boleh kita sama-sama manfaatkan secara ringkasan selagi kita panggil yang penting apa yang kita nak faham daripada sesuatu ayat itu mudah-mudahan insya-Allah tercapai ataupun sampai objektif yang dikehendaki. Itulah sekurang-kurangnya kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kefahaman yang sepatutnya. Jadi hari ini kita masuk pada ayat yang ke-23 dan 24. Iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ U'iddat lil kafirin. Maksud dia, dan jika kamu meragui daripada apa yang telah ataupun apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah dengan satu surah seumpamanya dan serulah saksi-saksi kamu selain daripada Allah jika kamu adalah orang yang benar. Kalau kamu tak dapat buat, fa illam taf'alu, kalau kamu tak dapat buat, walan taf'alu, dan kamu memang tak akan dapat buat. Dia panggil perkataan yang kalau kita letak di antara dua sempang ataupun kadang-kadang orang letak dalam kurungan kan. Maksudnya dia bukan ayat yang bersama dalam jumlah ayat tersebut, tetapi dia panggil penerangan kepada ayat sebelum. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil jumlah i'tirabiyah. Contohnya kalau kita baca sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam tu bukan dalam ayat tu. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Perkataan sallallahu alaihi wasallam tu dia bukannya kita panggil ayat yang ataupun perkataan yang dalam ayat tersebut, tetapi nak menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad itu. Jadi fa illam taf'alu, kalau kamu tak dapat buat, dan kamu memang tak dapat buat pun, itulah fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar, maka takutlah akan neraka
Yang mana bahan bakarnya adalah daripada manusia dan binatang yang disediakan untuk orang yang kufur. Itu orang-orang yang kafir. Kalau kita tengok fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun naral lati waqudu. Waqudu. Waw tu baris atas. Dia waw baris atas. Kalau perkataan wuqud, waw qaf waw dal ni, wuqud maksudnya bakaran. Tetapi kalau waqud bahan bakar, maksudnya neraka ni bahan bakar dia ialah batu, manusia dan batu. Kalau arang batu ke arang kayu lagi panas? Arang batu lah panas lagi kan? Maksudnya bahan bakar tu kalau dia adalah bersumberkan daripada batu, nak cerita tentang panasnya yang lebih lagi daripada bahan yang lain. Waqud ni bahan bakar, bukannya bakaran. Bahan bakar. Contoh kalau kita sebut wuduk, wuduk tu perbuatan kita ambil wuduk kan. Tapi kalau wadu, baris waw tu baris depan, wadu, dia panggil alat untuk berwuduk. Maksudnya air. Air lah. Air wuduk tu dia panggil wadu. Okey. Okey. Setelah keterangan daripada ayat ini, setelah Allah menyatakan tentang tauhid ketuhanan pada ayat sebelum ini, maksudnya ayat Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ayat yang ke-22 ialah ayat yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang konsep tauhid ketuhanan. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah kamu, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang mencipta kamu dan orang yang sebelum kamu. Konsep tauhid, konsep ketuhanan. Tetapi pada ayat ini Allah menyatakan ataupun menceritakan pula tentang kebenaran nubuwah, kebenaran kenabian Nabi SAW. Apabila Allah menerangkan pada ayat ini, mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ala abdina, hamba kami di sini iaitulah, maksudnya ialah Nabi SAW. Sebagaimana dalam surah Al-Isra juga Allah menggunakan perkataan abdun untuk refer ataupun nak bagi tahu tentang Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya. Di situ nak menceritakan tentang bahawa Nabi SAW dia adalah hamba sebagaimana makhluk yang lain, cuma kedudukannya diangkat sebagai seorang Nabi. So kita kena faham konsep kenabian, iaitulah dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bashar, manusia sebagaimana orang lain. Maksudnya sifat-sifat fitrah seseorang manusia ada pada Nabi SAW. Sifat fitrah mencari kebenaran, sifat fitrah makan, minum, berkahwin dan sebagainya, maka ada pada Nabi SAW. Sebagaimana Allah cerita dalam ayat yang lain, surah yang lain, innama ana basyarum mithlukum. Nabi kata, aku sesungguhnya adalah bashar, manusia sebagaimana kamu. Maksudnya nak cerita tentang bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu hamba, seorang hambanya yang untuk menjadi rasul dari kalangan kamu, iaitulah dari kalangan manusia juga, yang boleh ditiru, yang boleh diikut, yang boleh dicontohi, melainkan pada
part-part yang tertentu yang Allah bagi keistimewaan kepada Nabi yang mana kita tak boleh ikut lah, ataupun kita tak dapat buat macam tu. Maka kita panggil orang musyrikin, mereka mendakwa Al-Quran adalah ciptaan manusia, bukan wahyu ilahi. Maka ayat ini menegaskan bahawa Al-Quran bukannya ciptaan ataupun karangan ilham yang datang daripada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mimma nazzalna, tetapi yang dari apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Maksudnya Quran adalah munazzal, iaitulah diturunkan. Apa maksud Quran? Quran itu ialah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, munazzal, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa cara, seperti melalui perantara Jibril dan seumpamanya. Okey. Jadi untuk nak menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan adalah dengan kepandaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya adalah wahyu, maka Allah cabar. Kalaulah ini adalah satu perkataan yang dikarang oleh manusia, so kamu manusia, Nabi pun manusia. Jadi kalau ini adalah perkataan Nabi, maka Allah cabar mereka untuk datangkan satu surah yang boleh menandingi Al-Quran. Maksudnya, cuba kamu datangkan satu surah ataupun satu ayat yang boleh menandingi kehebatan Al-Quran dari segala sudut. Dari sudut susunan bahasa, dari sudut konten dan sebagainya. Cabaran ini adalah yang pertama kalau mengikut susunan surah. Ini adalah cabaran yang pertama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia ada juga disebut dalam beberapa ayat yang lain. Allah mendatangkan cabaran ini, mengulang penegasan kepada golongan musyrikin yang tidak percaya kepada Al-Quran pada ayat-ayat yang lain. Beberapa surah dan ayat yang lain seperti surah Al-Qasas ayat 49, Al-Isra 88, Hud 33 dan lain-lain. Antara ayatnya surah Al-Qasas, qul fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah dengan satu kitab huwa ahda minhuma, yang lebih lagi memberi petunjuk, aku akan ikut. Maksudnya, cuba kamu datangkan, nanti aku, kalau ada aku ikut. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Ni surah Al-Isra ayat 88. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya manusia dan jin berhimpun, maksudnya semua ada mesyuarat, bukan mesyuarat negara je ni, mesyuarat seluruh dunia, manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk mereka ni, mereka bincang, berpakat, mesyuarat, buat bengkel, untuk nak datangkan satu ayat ataupun surah seumpama dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan dapat mendatangkan seumpamanya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka saling tolong menolong di antara satu sama lain untuk dapat nak buat macam Al-Quran, tapi tak dapat. So, walaupun mereka begitu memusuhi dan tidak percaya dengan Al-Quran, tetap juga mereka tidak berjaya mendatangkan surah seumpama Al-Quran. Maksudnya, macam mana mereka benci, macam mana mereka kata ini adalah perkataan sihir yang tidak boleh dipercayai. Apabila orang dengar, orang boleh terpegun, orang boleh menerima agama. Kerana apa mereka kata itu sihir? Kerana ketinggian bahasa Al-Quran
Dan golongan musyrikin ni pula adalah golongan syair, golongan tukang syair, ahli syair yang hebat. Kalau kita panggil di Taif, dia dah boleh buka kan umrah kan. Kalau di Taif tu dia ada satu nama pasar nama Suq Uqas. Suq Uqas, pasar Uqas. Pasar ini adalah tempat berhimpun yang mereka dia di kalangan Arab. Mereka di situ berjual beli pantun dan syair. Maksudnya persembahan syair di situ. Nak menunjukkan bahawa mereka ni adalah kumpulan manusia yang begitu hebat dalam membuat syair yang begitu sedap didengar oleh telinga. Begitu lembut dan lunak, manis maksud daripada sebalik syair-syair yang mereka buat. Jadi mereka ni adalah expert lah dari sudut bahasa. Jadi sebab tu mereka kata apabila Quran datang, mereka kata ini adalah sihir. Nabi sihir. Nabi dah sihir orang untuk terima agama. Kerana apa tu? Kerana kehebatan bahasa Al-Quran. Cuma kita sebab kita tak pandai sangat bahasa Arab, sebab tu kita baca tu macam tak apa kita panggil apa? Macam biasa je kan. Jadi mungkin mereka yang menjiwai bahasa, mereka yang suka dengan sastra dan pandai pula bahasa Arab, maka dia akan dapati bahawa begitu cantiknya baca susunan dan juga makna yang ada terkandung dalam Al-Quran. Pemilihan perkataan tu penting. Bagaimana pemilihan perkataan? Contoh kalau qa'ada duduk, jalasa pun duduk, tapi penggunaan dia tu lain. So begitu teliti penggunaan ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang ada dalam Quran untuk menunjukkan ketinggian laras bahasa, dalam masa yang sama dia mudah untuk difahami. Itulah ciri-ciri i'jaz, mukjizat Al-Quran. So mereka ni macam mana tak percaya pun, mereka tak ada dapat mendatangkan surah seumpama dengan Al-Quran. Okey, kalau kita tengok dalam ayat ini juga, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, penafian dengan perkataan lan. Antara ciri-ciri penggunaan perkataan lan ni, wa lan taf'alu, iaitulah an-nafyu lit-ta'bid, iaitulah penafian secara selama-lamanya. Maksudnya penafian itu bukan sekadar maksudnya penafian untuk orang boleh buat sama macam Al-Quran, bukannya ketika zaman musyrikin di Mekah sahaja. Sebaliknya dia adalah sehingga hari kiamat. So ini juga adalah mukjizat di mana ia adalah penyataan yang mendahului zaman. Maksud dia ketika Al-Quran itu diturun, cabaran itu telah diberikan dan cabaran itu berterusan sebenarnya sampai bila-bila. Maksudnya di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi cabaran tersebut untuk menunjukkan bahawa walaupun belum berlaku, zaman yang seterusnya masih akan datang lagi. Maksudnya belum habis lagi, masih lagi ada waktu sebelum kiamat. Tetapi ia telah dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu lagi. Iaitulah ketika ayat ini turun, ketika zaman Nabi SAW berada di Mekah, maka cabaran ini telah diberikan. Cabaran ini telah diberikan untuk sesiapa sahaja untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran. So tidak akan ada sesiapa yang mampu mendatangkan sesuatu untuk menandingi Al-Quran. Maka di situ penggunaan lan, walan taf'alu, dan kamu tidak akan dapat sama sekali melakukannya. So di situ kita nak bagi tahu bahawa setiap lafaz dan makna Al-Quran adalah penggunaan bahasa yang indah dan tepat. Maksudnya bukan sekadar indah, tetapi perkataan yang digunakan juga tepat, maknanya juga accurate dan seumpamanya. Dia adalah mukjizat. Senang kata, tidak akan ada orang, sebab tu dinamakan mukjizat. Mukjizat ni maksud mukjiz, melemahkan. Maksudnya tak akan ada orang yang mampu
untuk menandinginya. Sebagaimana i'jaz, mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa contohnya, mengubah tongkat menjadi ular dan sebagainya, membelah lautan, maka itu adalah mukjiz. Mukjizat yang kita panggil melemahkan. Maksudnya orang memang tak akan boleh buat macam mana mereka buat, seperti menghidupkan orang yang mati dan sebagainya. Okey. So inilah kita panggil mukjizat yang masih kekal sehingga hari ini. Kalau mukjizat lain sudah habis, tak ada dah. Cuma kalau kesannya seperti mana kalau kita baca kajian menyatakan bahawa memang ada di bulan, memang ada satu garis belahan, garis belahan pada bulan yang kekal, yang mana ia adalah garis belahan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dirakamkan di dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama. Wan syaqqal qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah sangat dekatnya kiamat dan telah terbelahnya bulan. Maksudnya yang nampak lagi itu dari sudut kita panggil mukjizat yang manzurah, mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kepala. Adapun Al-Quran, mukjizatnya adalah mukjizat yang bukan dilihat dengan mata kepala saja, sebaliknya dengan pemikiran, dengan kehidupan dan segala aspek. Maksudnya dari sudut keilmuan, dari sudut praktikal dan sebagainya, apabila ia semua terangkum di dalam wahyu, terangkum di dalam Al-Quran, bahawa menunjukkan bahawa inilah adalah mukjizat yang masih berkekalan dan dia tidak akan diseleweng, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Wallahu taala a'lam. Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, selain daripada perkataan lan tu, ada lagi tak adik-beradik dia yang lain? Lan penafian tu. Penafian ni ada banyak penggunaan lam, la, ma. Semua dia ada maksud-maksud yang tersendiri. Contohnya kalau la tu dia ada nafi, maksudnya nafi. Kalau nafi nafi dia boleh jadi nahi, boleh jadi la tu boleh jadi penafian, boleh jadi larangan. Kalau contoh ma boleh jadi nafi, boleh jadi apa. Jadi semua tu dilihat pada konteks. Begitu juga lam. Cuma lan ni ada kala dia tidak penafian secara takbid, tapi kebiasaannya kalau nak nak menunjukkan kepada takbid, iaitulah selama-lamanya, dia biasanya akan menggunakan perkataan lan, selain daripada ada penambahan abada ke. Abada ni selama-lamanya lah. Contohnya dalam ayat yang lain, walan tarda ankal yahud walan nasara. Maksudnya, dan tidak akan al-Yahud, Yahudi dan Nasara ini tidak akan redha kepada kamu selama-lamanya. Maksudnya di sini dia menggunakan perkataan lan itu untuk menunjukkan penafian secara takbid, iaitulah penafian secara
selama-lamanya. Maksudnya dia tidak akan ada ada finishing dia. Finishing dia kiamat lah. Okay, Ustaz, terima kasih. Okey. Kalau lam kalau kita panggil lam contoh fa'il lam taf'alu, kalau dalam ayat tadi fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Fa'il lam, penggunaan lam tadi, lam boleh jadi belum. Belum fa'il lam. Lam ni kadang-kadang kita gunakan perkataan lam ni belum. Kalau kamu belum boleh. Maksudnya seolah-olah nak menunjukkan nanti boleh. Tetapi Allah menafikan secara putus. Bukan sekarang je, nanti pun takkan boleh. Ustaz faham. Okay. Kita sambung Eka. Saya dekat terpaksa keluar sebab kat rumah ada orang datang repair ceiling lah, apalah. Ceiling dah bocor-bocor dah. Dipanggil orang repair. Jadi saya pun pergi ke surau sekejap. Dan saya terlupa pula nak bawa buku Eka. Jadi saya baca yang bahasa Arab je. Nanti boleh cek kat bahasa Melayu dia. Kita dah masuk kita masuk muka surat berapa dan apa perkataan pertama dia? Boleh tak siapa-siapa tolong? Tak silap saya muka surat 31. Solat. Solat yang disunatkan. Okey, solat-solat yang disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-salawatul masnunat, dan solat-solat yang disunatkan. Solawat ni kalau bukan maksud dia bukan selawat kat Nabi tu. Apa kita panggil perkataan plural bagi solat. Kalau dalam bahasa Arab solawat. Solawat. Dan kenapa dinamakan kepada Nabi tu solawat juga? Iaitulah kerana maksud dari sudut bahasa solat itu ialah doa. Jadi selawat kepada Nabi itu maksudnya kita berdoa kepada Nabi SAW. Was-salawatul masnunat khamsun, dan solat-solat sunat kalau yang di sini disebut 5, ada 5. Yang pertama dan kedua al-idan, iaitulah solat dua hari raya. Maksud dia ada 5 ni, maksud solat yang secara kita panggil solat sunat yang disunatkan berjemaah. Disunatkan berjemaah. Di sini solat sunat yang dimaksudkan dengan solat sunat ada 5 ini, iaitulah solat sunat yang disunatkan berjemaah. Bahkan kalau kalau solat seorang-seorang, ada sebahagian ahli ilmu, ahli fiqh yang mengatakan dia tidak disunatkan solat sekalipun. Tapi secara umumnya dia disunatkan juga, cuma dia dituntut dibuat secara berjemaah. Solat al-idan, solat 2 hari raya. Kalau dalam tempoh kita masa PKP tu hari, jadi memang kita solat kat rumah dan kita tak dapat buat sebagaimana tuntutan dia. Cuma sah saja, dan kita
boleh juga ataupun kita mendapat pahala dari sudut yang lain. Apa pahala dari sudut yang lain tu? Iaitulah sebagaimana Nabi SAW sebut, benda yang kita selalu buat, kemudian kita terhalang kerana uzur, sakit ke, musafir ke, maka kita mendapat pahala sebagaimana biasa. So, walaupun kita solat di rumah, solat raya-raya tu hari, kita mendapat juga sebagaimana seolah-olah kita solat berjemaah. Tapi kalau dapat buat dengan family tu hari, memang lebih bagus. Okey. Seterusnya wal kusufan, solat dua gerhana. Gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Okey. Solat gerhana matahari dan gerhana bulan ini, kalau dahulunya orang menganggap sebelum disyariatkan solat ini disyariatkan, mereka menganggap fenomena ini adalah fenomena kita panggil sial. Maksudnya dia terjadi kerana kematian someone ke, kerana musibah-musibah tertentu. Kemudian ia dibetulkan oleh agama. Nabi SAW betulkan bahawa ini adalah satu daripada kita panggil ayat petanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana gerhana ini dia adalah suatu yang kalau kita sekarang ni kita jadi excited pula kan. Semayang tak tapi excited lah pergi tengok pakai cermin mata 3D lah dan macam-macam lah nak tengok cantik. Sebenarnya gerhana ni adalah satu benda fenomena yang kita panggil sepatutnya menggerunkan. So sebab itu kita, kalau asalnya solat sunat gerhana ini akan ditunaikan daripada mula dia terbentuk sehingga dia hilang. Maksudnya sehingga dia berakhir gerhana tersebut. So solat gerhana ni panjang tau. Saya pernah ini silap saya jugalah. Saya pernah jadi imam di Malaysia lah. Solat gerhana baca panjang. Baca panjang, ramai orang terkejut dan pelik kenapa panjang. Rupanya saya tersilap terlupa yang benda ni tak biasa. Kita biasa solat pendek biasa lah. Kalau macam sebab masa saya buat tu, saya rasa macam dah pendek lah. Sebab masa saya di sana, masa masih belajar, saya pun kata panjangnya Pak Imam ni bila nak sudah semayangnya. Lama sungguh. Nak habis surah Baqarah tu. Saya tak ingat surah apa dia baca, tetapi memang panjang. Lebih daripada setengah jam. Lebih daripada setengah jam, bahkan hampir sejam. Kalau tak silap saya, hampir sejam untuk 2 rakaat. Memang dah bergoyang-goyang. Daripada kita nak datangkan hadir rasa sunnah takut pada fenomena tersebut, dia jadi mengantuk, jadi penat, rasa macam kalau aku lari ni okey juga ni, rasa macam nak lari lah. Tapi silap lah datang masjid itu masa tu dengan kawan pula, takkan nak balik jalan kaki, jauh lah. Jadi solat habis. Tapi nak ceritanya begitulah sepatutnya. Solat gerhana ni dia panjang. Dan antara benda-benda yang sunat ataupun yang dianjurkan untuk kita buat, perbanyakkan istighfar. Kerana Nabi SAW nak menggambarkan tentang bahawa ia adalah untuk nak memberikan kita kesedaran bahawa Allah boleh buat apa saja. Allah boleh tutup cahaya, Allah boleh buat cahaya begini, matahari dan bulan begini dan begitu. So anything adalah benda yang easy bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak istighfar. Antaranya kita kena banyakkan bersedekah pada waktu tersebut, melakukan amal-amal kebaikan lah maksudnya pada waktu tersebut. Lagi-lagi sekarang ni memang sangat-sangat mudah lah. Kita nak sedekah tak payah nak keluar rumah dah. Kan? Picit-picit handphone je. Kan? Dan benda pun dah ditransfer dan sebagainya. Dah mudah dah lah kita nak
waktu tersebut untuk kita perbanyakkan ibadah kerana ia adalah satu sebenarnya fenomena yang sepatutnya menakutkan. Bahkan dikatakan ia semakin kerap berlaku kan. Mungkin siapa yang minat baca masalah Ashratus Sa'ah ni, tanda-tanda kiamat ni, kalau kita perasan memang dia semakin kerap berlaku kan. Okey. Wal istisqa, dan solat sunat minta hujan. Solat sunat minta hujan. Solat sunat minta hujan ni juga adalah solat sunat yang kita kena perbanyakkan istighfar sebelum kita nak menunaikan solat tersebut. Sebelum kita nak tunaikan solat tersebut, kena perbanyakkan istighfar. Kerana apa? Kerana terhalangnya hujan daripada sesuatu tempat, kita takut adalah akibat daripada dosa kita. Daripada dosa kita. Jangan kita fikir dosa orang. Tengok kawan tu ni kawan ni banyak buat perangai tengok. Habis semua orang tak dapat hujan. Tak, kan macam tu. Kita rasa kita yang salah. Kita rasa kita salah, kita perbanyakkan istighfar sebelum pergi menunaikan solat sunat minta hujan. Kita mungkin di sini mungkin tak perasan sangat kalaupun kering, tapi sebab kita buka-buka paip ada lagi air kan, ada air lagi. Ataupun kita kering-kering pun maksudnya adalah air lagi, sungai pun tak kering habis. Maksudnya betul tidaklah sampai kemarau. Tetapi hakikatnya itu adalah satu ujian bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut untuk kita insaf. Kita kena istighfar, perbanyak istighfar. Kita datang menunaikan solat itu juga, antara sebahagian para orang kita panggil para fuqaha, ahli fiqh mengatakan bahawa sunat untuk kita pergi dalam keadaan kita tak mandi lagi. Walaupun ni untuk perhimpunan manusia, sepatutnya sunat mandi kan, tak nak bagi busuk, tapi kerana kita nak izhar, menzahirkan betapa perlunya kita air. Ini kita pergi pun dah wangi dah, mandi dah berapa gallon air dah. Lepas tu pergi minta hujan. Macam kita panggil tak tally lah di antara perbuatan kita dengan apa yang kita nak minta. So kita begitulah di antara adab-adab yang dianjurkan. Seterusnya, was-sunan at-tabi'ah lil faraidi, dan solat-solat sunat yang kita panggil mengikuti solat-solat fardu. Solat-solat fardu, dia ada solat-solat sunat yang mengikutinya, iaitulah kita panggil solat apa? Solat sunat ratibah. Sunan ratibah ataupun sunan rawatib. Ataupun yang kita popularnya solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Ikutlah nak nama apa pun, yang penting konten dia punya konten dia, solatnya itulah, bukan lain, tak ada lain dah. Okey. Ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri, solat sunat ataupun solat fajar, solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni maksudnya selepas daripada azan subuh tu, sebelum kita solat subuh, kita solat sunat fajar. Ia adalah di antara solat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, sama ada ketika dia berada di Madinah ataupun baginda pergi bermusafir. Kalau kita sekarang ni, contoh kita duduk hotel, mungkin nak pergi surau masjid, kita pun tak tahu kat mana, semayang dekat bilik, contoh kan, semayang kat hotel. So tidak ditinggalkan solat sunat fajar 2 rakaat. Lam yakun, terdapat hadis daripada Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu solat
minan nawafil ashadd ta'ahuda. Maksudnya yang lebih Nabi jaga. Minhu ala rak'atai al-fajri. Lebih daripada solat 2 rakaat fajar. Maksudnya tak ada dah solat yang lebih Nabi jaga. Solat malam pun tidak dijaga sebagaimana dijaganya solat sunat fajar 2 rakaat sebelum daripada kita menunaikan solat fardu fajar ataupun solat fardu subuh. Okey. Yang kedua, 2 rakaat. Yang kedua, wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dah. Iaitulah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Maksudnya sebelum zuhur 4, selepas zuhur 2. Okey. Yang ini juga Nabi SAW tak pernah tinggal. Kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Nabi tak pernah tinggal, Aisyah juga riwayat, Nabi tak pernah tinggal solat sebelum zuhur 4 rakaat. Yang ini kita cerita ya, saya pun kadang-kadang tinggal juga. Maksud kadang-kadang kalau mari malas dia tu, so ni apabila kita baca sama-sama ni, dia juga memberi semangat kepada saya juga untuk baca. Saya pun takut juga, takut saya bercerita tak sesuatu yang saya sendiri tak konsisten amal. Jadi bagi tahu awal-awal. Supaya sama insya-Allah. Okey. Ustaz. Ya saya. Yang solat 4 rakaat ni 2 salam kan? Yang solat zuhur tu, sunat tu. 2 salam. Boleh 2 salam, boleh juga 1 salam. Straight 4 rakaat, tidak ada tahiyat awal. Tak ada sunat. Tak ada tahiyat awal, straight 4 rakaat. Okey. Yang terbaiknya dua-dua lah. Yang terbaiknya dua-dua. Biasanya solat sunat ni memang Nabi buat dua-dua. Ustaz, nak tanya, Ya. solat yang selepas zuhur ni ditulis 2 rakaat tapi ada yang mengatakan 4 rakaat. Ya. Okay. Dia ada sebab ada riwayat yang berbeza yang menyebut selepas juga 4 rakaat juga selepas tu. Tetapi yang nak diceritakan oleh pengarang di sini, dia lebih kepada solat sunat rawatib yang kita panggil muakkadah, yang dia ada orang panggil apa? Yang lebih kuat dia punya riwayat dan lebih kuat penjagaannya oleh Nabi SAW. Maksudnya dia adalah yang first yang kalau kita tak buat lebih-lebih, yang penting buat yang tu. Tu maksudnya. Okey, terima kasih Ustaz. Dia sebabnya kalau kita kira nanti yang jumlah terkumpul tu, dia disebut dalam hadis tu, siapa yang menjaga 12 rakaat ini, Allah bana lahu baitan fil jannah. Banallahu lahu, Allah bina rumah bagi dia di syurga. Maksudnya dia ada jumlah rakaat yang spesifik, yang memang dipanggil minimum requirement lah untuk nak dapat pada hadis ni. Kalau buat lebih tu lagi afdal lah, lagi bagus lah. Okey. Empat rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas daripada zuhur. Okey. Yang seterusnya, wa arba'un qabla al-asri. Iaitulah 4 rakaat sebelum daripada asar. Sebelum daripada asar 4 rakaat. Hadisnya daripada Tirmizi, Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati
seseorang yang solat sebelum daripada asar 4 rakaat. Solat sebelum daripada asar 4 rakaat. Bersama juga rakaatain, 2 rakaat. Okey. Seterusnya wa rak'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas daripada maghrib. Iaitulah hadis ni daripada Ibnu Umar, Nabi SAW. Ni satu juga hadis yang menghimpunkan berapa yang yang memang tak tinggal, yang Nabi tak tinggal. Iaitu daripada Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi SAW 10 rakaat. Aku menghafaz, maksudnya yang aku nampak Nabi buat ada 10 rakaat. Iaitulah 2 sebelum Zuhur dan 2 selepas. 2 selepas maghrib dan 2 selepas isyak. Dan kemudian rakaatain qabla salati subhi. 2 rakaat sebelum solat subuh. So total dia berapa? 10. 4 kita panggil apa? Zuhur sebelum 2, selepas 2, 4. Maghrib selepas 6, selepas isyak jadi 8, sebelum subuh jadi 10. Maksudnya ini satu hadis yang sebut tentang ini adalah kita panggil yang minimum yang memang Nabi SAW tak tinggal. Maksudnya tak tinggal 10. Iaitulah 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur. 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. 10. Yang ini hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Okey. Wa thalathun ba'da al-isya yutir biwahidatin minhunna. Dan solat selepas isyak 3 rakaat. Maksud 3 rakaat ni, satu tu adalah solat kita panggil apa? Solat sunat witir. Solat witir. Maksudnya disudahkan dengan 1 rakaat selepas daripada solat isyak. Maksudnya sebelum tidur. Solat sunat witir sama juga macam solat sunat fajar. Tak pernah Nabi tinggal, sama ada ketika safar ataupun ketika hadar. Maksudnya ketika Nabi duduk dekat kawasan Madinah lah. Maksudnya tak pergi musafir. Sehingga kan nak cerita, adanya mazhab yang menyatakan bahawa solat witir ni wajib kerana Nabi tak tinggal. Yang ni pun saya takut kan nak cerita sebab saya pun kadang-kadang tinggal. Kadang-kadang kita malas mengada-ngada pada 1 rakaat je, tapi mengada-ngada lebih. Nak balik lah, lapar lah, apalah kan. 1 rakaat. Sebab saya takut ni sebab contohnya macam Imam Ahmad dia kata, siapa yang kau nampak dia konsisten tinggal solat witir ni, ketahuilah dia ni jahat. Dia takutlah. Padahal kita nak ajak orang semayang, kita panggil semayang fardu tu ramai yang tak. Kadang-kadang kawan-kawan kan ada yang tak solat. Tapi nak ceritanya tentang betapa kuatnya alim ulama kita ni, para imam di kalangan imam-imam mazhab, mereka begitu menekankan tentang penjagaan solat sunat witir. Okey. Yang 10 tadi dah tahu dah. Yang saya sebut tadi 12 tu apa? Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, 12 tu tambahan 4 rakaat sebelum Zuhur. Kalau tadi 2 total 10-an hadis Ibnu Umar. Yang hadis yang tentang Allah bina rumah di syurga itu 12. Iaitulah 2 macam biasa, 4 sebelum Zuhur. 2 selepas Zuhur dah jadi 6. 2 selepas Maghrib dah jadi 8.
2 selepas isyak dah jadi 10, dan 2 selepas fajar dia jadi 12. Selepas fajar pula, sebelum fajar. 12. Yang itu fadilat lain, penjagaan 12 rakaat. Allah bina rumah. Kalau kita tak ada rumah lagi, tak mampu lagi beli rumah, jadi agak-agak ni kita mampu nak buat rumah kat syurga kan. Dan sesiapa yang Allah telah rezekikan dia ada rumah di dunia, maka mudah-mudahan Allah rezekikan dia untuk ada rumah juga di syurga. Banyaklah antara Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Berkaitan dengan solat sunat selepas Isyak ni, ikut kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ni, muka surat 145, dia menyatakan, hendaklah anda lazimkan sembahyang sunat 4 rakaat sesudah sembahyang Isyak, kerana padanya terdapat banyak kelebihan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud 4 rakaat sunat sesudah Isyak sama pahalanya seperti 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Ya, betul, ada riwayat tersebut, walaupun ada kita panggil khilaf lah pada status hadis tersebut. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif, tetapi ala kulli hal dia memang boleh dijadikan satu galakan untuk kita solat. Dan betul sebagaimana Haji sebut, itu adalah fadilat lain. Yang saya sebut tadi adalah fadilat 12, yang ataupun yang Ibnu Umar Nabi 10. So yang itu lain. Sama juga macam ada juga fadilat lain tentang penjagaan solat sebelum asar dan sebagainya. Adalah lain-lain. Ataupun macam solat sunat fajar, kan kita tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya kan. Maksudnya itu dia fadilat khusus bagi solat-solat tertentu. Adapun yang kita bincang ni dia lebih kepada in general lah pada solat sunat rawatib. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Tadi pasal solat witir tu kan. Hari tu Ustaz cakap Nabi tak pernah buat sunat satu witir. 1 rakaat tak pernah buat. Dia Siapa mesti buat. Ustaz lah, saya masih dengar. Ustaz kata, akak pernah tanya lah. Akak pernah tanya. Lepas tu Ustaz kata, Nabi tak pernah buat. Tapi hadis ada. Tapi Nabi tak pernah buat satu witir. Dia mesti buat 3. Kita panggil dia panggil adnal kamal, dia panggil. Dia panggil adnal kamal, kesempurnaan yang paling minimum. 1 lulus, 3 sempurna yang paling, kalau kita panggil apa, kalau ijazah tu first class low apa, kelas kedua kan, ataupun second class kelas kedua, maksudnya yang grade bawah dia. Maksudnya adnal kamal, yang paling minimum. Okey, solat sebelum kita habis. Second class apa ke Ustaz? Ya? Second class apa ke? Second class apa? Second class lower. Okey, tak. Macam tu lah maksudnya. Tak dapat lah perkataan tu tadi. Okey. Kita panggil solat sunat witir, kalau 3 rakaat, dia ada 2 cara buat. Yang pertama 2-1. Yang kedua 3 rakaat tidak ada tahiyat awal. Jangan ada tahiyat awal pula. Kerana jangan menyamai solat maghrib. 3 rakaat dan terus. Tetapi kalau tanya saya prefer untuk 3 rakaat straight. 3 rakaat straight. Maksudnya 3 rakaat 1 salam. Ya, 3 rakaat 1 salam. Tak ada tahiyat awal. Ya, rakaat pertama. First time saya dengar Ustaz. Saya first time dengar, sebab yang saya tahu 4 rakaat 1 salam, ya, saya pernah dengar. Itu mazhab Imam Nawawi ke apa? Ada Ustaz pernah mention dulu. Lepas tu yang witir 1 rakaat, witir 3 rakaat 2-1.
3 rakaat 1 salam tu saya tak pernah dengar. This is first time saya dengar. Ada. Oh. Okey, tak First apa, time tak saya apa. dengar. Okey, terima kasih Ustaz. Satu ilmu baru untuk saya. So solat sunat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun dan rakaat ketiga 3 qul. Sebagaimana riwayat Tirmizi. So ataupun memang saya mengakulah yang kalau yang biasa sangat common selain daripada Ramadan, biasa buat satu. Saya malulah kita kongsi ni, mudah-mudahan saya pun jadi semangat juga. Ustaz faham. Don't worry. Satu. Okey. Ada lagi soalan? Kita dah di penghujung. Maksudnya rakaat kedua tu terus naik lah, naik ke 3 kan, tak payah berhenti apa semua, terus naik macam biasalah maksudnya rakaat yang kedua tu. Untuk kalau kita nak buat 3 rakaat terus. Untuk witir. Dan maksimum ataupun paling banyak iaitulah 11 rakaat. 11 rakaat. 2 dan berakhir dengan 1. Dan solat sunat malam, kalau kita nak buat masuk witir lebih daripada 3 rakaat, maka kita dianjurkan untuk kekal 2 kerana Nabi SAW sebut Salatul lail masna. Solat malam 2. That mean yang utama untuk kita kekalkan, kalau kita nak buat lebih daripada 3, maka kita buat 2 dan kita tutup dengan 1. Ustaz, jadi saya nak tanya, kalau kita dah buat 1, kita lepas isyak kita buat 1, maksudnya bila kita bangun tengah malam tu tidak ada lagi witir lah, selepas tu cuma solat sunat malam je lah, tahajud ke semua macam tu? Gitu? Ya, betul. Dan maksudnya kalau kita nak buat witir pun dia tak ada nama witir. Witir ni sebab nama witir ni ganjil kan. So maksudnya solat 2 dan tidak disudahkan dengan 1. Sebenarnya yang solat sunat witir sebelum tidur ni adalah pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Baginda SAW sebut, kalau kamu takut kamu tidur tak bangkit, solatlah 1 rakaat ataupun solat witir sebelum daripada kamu tidur. Kalau kamu terbangkit, tak ada masalah, boleh solat macam biasa. Tu memang pesanan tu sebenarnya bukan kat Abu Hurairah. Pesanan tu kat ramai orang, ramai orang yang memerlukan pesanan itu juga. Iaitulah solat sunat witir sebelum daripada kita tidur. Kerana itu juga kita tengok dalam buku yang kita bincang tu, dia sebut solat lepas isyak tu 3 rakaat. Sebab nak bagi tahu, lepas kamu sembahyang witir terus je lah. Tak payahlah kata lepas makan ke, lepas tengok TV ke, nak tidur sekali baru sembahyang dah. Lupakanlah. Sembahyang terus. Sembahyang terus. Lepas tu nak buat apa pun dengan family pun tak ada masalah. Kemudian kalau kita dah tidur dan terbangkit, maka solat sunat-sunat yang lain. Wallahu a'lam. Sekejap Ustaz, ada satu lagi. Boleh. Ustaz kata tadi terus buat witir, maksudnya tak payah buat qabliyah solat qabliyah and then 2 and then witir 3, tak payah ke? Terus niat 1, 2 in 1 maksudnya. Kan macam mana? Isyak ba'diyah kan Ustaz? Tetap ada. Ba'diyah tetap ada. Selepas ba'diyah. Okay. Kalau kita nak solat ba'diyah, tak bolehlah gabung terus dengan witir tadi. Asing kan. Maksudnya kalau kita nak buat 3 straight kan, bukannya gabung dengan ba'diyah tadi. Ba'diyah ni sebab dia ada fadilat khusus. Maksudnya. Okay, Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kalau ada lagi mungkin kita boleh nanti seterusnya next. Jadi kita tutup dengan Ustaz nak tanya satu. Ya, boleh. Solat sunat rawatib tu saya pernah dengar dia lebih utama daripada sunat yang lain. Betul ke macam tu?
Dia ada fadilat dia yang tersendiri ya. Solat malam ada fadilat sendiri. Dari sudut kalau kata itu yang terbaik Allah alam, tapi kalau maksud dengan maksud yang tidak ditinggalkan oleh Nabi, memang banyak Nabi tak tinggal. Solat tadi kalau kita sebut solat fajar, solat witir, solat raya Nabi tak tinggal. Solat raya. Sebab solat raya, solat tahiyatul masjid. Nabi tak dia ada satu kita panggil perintah penegasan. Sebab sampai ada ulama kata wajib. Maksudnya masing-masing ada kelebihan masing-masing. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tanya satu je soalan lagi. Boleh. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia ada solat pasangan dia Qabliyah dengan Ba'diyah. Melainkan solat subuh dan solat asar dilakukan sebelum dan tidak ada pasangan selepasnya. Okey. Kalau solat asar tu kita tak sebut Qabliyah, tapi kita mengatakan solat macam kita solat sunat asar. Boleh kan? Boleh. Solat sunat Solat sunat fajar. subuh pun kita macam solat, bukan solat sunat fajar tapi kita solat sunat subuh. Ya, betul. Boleh? Solat fajar. Ya, betul. Tak ada. Terima kasih Ustaz. Dia ni membezakan Qabliyah tu sebab ada Ba'diyah. Kalau tak ada lah. Okey, kalau tak ada kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma atana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Terima kasih Ustaz.